Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu dalam Solusi Syariah siri ke-21 berkaitan dengan hak wanita sebelum dan selepas cerai. Apa tindakan yang perlu diambil? Jadi pada rakan-rakan, sahabat-sahabat di luar, mungkin boleh terus masuk share kepada ramai-ramai lagi. InsyaAllah pada malam ini kita cuba berkongsi. Dan panel kita pada malam ini, iaitu malam ini special istimewanya adalah anjuran Persatuan Peguam Syar'i Pulau Pinang juga dengan Persatuan Peguam Syar'i Kedah, dan ini adalah merupakan satu gandingan Pakatan Utara, dan sepatutnya SU Perlis juga terlibat, tapi last minute mengundur diri. Jadi tinggallah dua sahaja panel kita pada malam ini. Yang pertama iaitu Puan Shanisha Hashim, seorang setiausaha PGSM bagi negeri Kedah. Manakala yang kedua, panel kedua adalah Puan Nihas Fitriah bin Muhammad Yusof, iaitu Bendahari PGSM bagi negeri Kedah. InsyaAllah kita akan berbincang tentang hak wanita selepas dan sebelum dan selepas bercerai. Tunggu iklan, lihat teaser ini terlebih dahulu. Okey, Alhamdulillah bertemu sekali lagi bagi pada penonton setia FB Live Syazril Ibnu Mustafa pada malam ini. Anjuran Persatuan Peguam Syar'i Pulau Pinang dan juga Persatuan Peguam Syar'i bagi negeri Kedah. Dan ini adalah satu Pakatan Utara yang sepatutnya, yang saya ulang sekali lagi, tetamu jemputan kita ada 3 orang, tapi pada malam ini seorang menarik diri kerana ada urusan dan tinggal lagi 2 orang. Dan 2 orang itu yang saya nyatakan iaitu Puan Shanisha Hashim, seorang peguam bela peguam cara dan peguam syar'i, dan juga merupakan setiausaha PGSM bagi negeri Kedah. Dan yang panel yang kedua iaitu Puan Nihas Fitriah binti Muhammad Yusof, seorang peguam syar'i di negeri Kedah dan seorang bendahari Persatuan Peguam Syar'i Negeri Kedah. Dan insyaAllah saya jemput pihak-pihak kedua ini ke talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua Kedah, dua-dua nampak muka sama lebih kurang. Nah, insyaAllah pada malam ini kita dapat bagi penonton di luar, mungkin kalau nak bertanyakan soalan, nak bertanyakan apa sahaja, boleh type di ruangan komen. InsyaAllah pada malam ini panel-panel kita ini akan cuba menjawab yang berkaitan dengan wanita sebelum dan selepas, InsyaAllah. Jadi saya teruskan dengan soalan yang pertama. Mungkin saya terus kepada soalan kepada Nihas Fitriah yang terlebih dahulu. Okey, Puan Nihas Fitriah, jadi hari ini kita nak membincangkan hak wanita sebelum dan selepas bercerai. Untuk soalan yang pertama, apakah hak wanita ini sebelum bercerai? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah malam ini sama-sama dapat berjumpa pada malam Ramadan yang penuh barakah ni, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Syazril dan juga rakan bijaksana saya Puan Shanisha. Dan berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Tuan Syazril sebentar tadi berkaitan apakah hak wanita sebelum bercerai.
Ini bermaksud bahawa apakah hak-hak seorang isteri sepanjang tempoh perkahwinan beliau bersama suami. Yang pertama sekali perlu kita faham berkaitan dengan nafkah seorang isteri. Nafkah seorang isteri ini, nafkah diri dia menjadi kewajipan seorang suami untuk menanggung sepanjang tempoh perkahwinan beliau bersama suami. Nafkah diri. Yang kedua berkaitan dengan nafkah tempat tinggal. Ada yang disebut di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Yang ketiga berkaitan dengan nafkah tertunggak sekiranya ada. Yang keempat berkaitan dengan nafkah anak sekiranya suami mengabaikan tanggungjawab beliau menafkahi anak-anak. Maka sepanjang tempoh perkahwinan beliau bersama suami, nafkah-nafkah ini patut ditanggung oleh seorang suami. Maka bila kita sebut sebelum bercerai, makna kata sepanjang tempoh perkahwinan, hak-hak inilah yang sepatutnya dapat oleh seorang isteri. Maka setiap perkahwinan itu adalah berbeza. Sama ada diuji oleh badai dan sebagainya, kita akan kupas topik selepas inilah. Tetapi bila soalan berkaitan dengan hak wanita, itu saja yang kita akan fokus pada malam ini. Ya, insyaAllah kita cuba fokus kepada tentang hak wanita, hak-hak. Sebab itu pada malam ini kita cuba datangkan Seri Kandi daripada Kedah dan Perlis. Pulau Pinang tak ada saya. Jadi Alhamdulillah hari ini yang nak bercerita tentang wanita ini adalah Seri Kandi, iaitu orang yang berkepentingan, orang kata seniority lah, peguam yang melebihi lebih kurang dalam 10 ke 15 tahun praktis dalam bidang guaman syar'i, insyaAllah. Jadi pada puan-puan, tuan-tuan, pelajar-pelajar, sahabat-sahabat, minta like page saya untuk dapatkan informasi terkini. Dan kalau boleh, sekiranya ada soalan, boleh type di ruangan komen, insyaAllah. Jadi saya nak teruskan kepada soalan yang kedua kepada Puan Shanisha. Tadi kita dah cerita tentang hak wanita sebelum bercerai. Jadi rupa-rupanya boleh tuntut rupanya hak wanita ni semasa tempoh perceraian. Sebab selalunya orang kata, tak bercerai lagi, pasal apa tak boleh tuntut? Jadi Puan Nihas dah terang, boleh tuntut. Jadi yang kedua saya nak tanya Puan Shanisha, apakah hak-hak wanita yang telah diceraikan ni, yang diceraikan oleh suami beliau? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Syazril, dan juga kepada ahli panel yang pertama tadi, Puan Nihas. Baik, sebenarnya tajuk ni adalah satu tajuk yang umum lah, dan kita pun selalu dengar pasal tajuk ni. Saya rasa ramai yang ada idea kalau dengar macam apakah hak wanita selepas perceraian, ramai dah ada idea lah apa benda hak-hak tersebut, sebab kita selalu dengar kan. Jadi secara basicnya malam ni lah, secara umum ataupun secara ringkasnya, hak-hak wanita selepas perceraian ni ada beberapa jenis lah. Seperti contohnya hak untuk menuntut mut'ah, untuk menuntut nafkah edah, untuk membuat tuntutan nafkah anak, harta pencarian, hak penjagaan anak, maupun apa-apa tunggakan hutang lah yang ada semasa dalam tempoh perkahwinan. Jadi tapi yang biasa kita common, yang selalu kita buat kes dan kita dengar adalah mut'ah, edah, anak dan juga harta pencarian. Yang tu memang selalu banyaklah kes di mahkamah. Okey, jadi maknanya ada banyak tuntutan yang difailkan seperti mana Puan Shanisha maklumkan, edah, mut'ah, yang saya ada buat satu artikel dalam saya punya page, bagaimana nak mencari duit di mahkamah syariah. Orang tertanya-tanya, kita nak pergi buat apa kat mahkamah syariah ni, nak pergi rompak mahkamah syariah ke, nak buat duit. Rupanya yang saya nak terang di situ, hak-hak puan, hak-hak selepas daripada perceraian, dan puan boleh menuntut. Mahkamah tidak ada duit, puan boleh menuntut dengan perintah mahkamah untuk dapatkan daripada orang-orang yang berhak untuk membayar ataupun untuk aset-aset dibahagikan, itu melalui perintah mahkamah. Jadi seterusnya saya nak terus kepada Puan Nihas. Okey, awal-awal ada soalan tapi kita relax dulu. Sekejap ada soalan dah keluar dah ni, dan insyaAllah kita cuba jelaskan lagi. Saya teruskan kepada Puan Nihas. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi nafkah diri, yakni nafkah zahir dan nafkah batin? Ini orang keliru. Kadang-kadang bila kita filekan kes di mahkamah, orang selalu kira dia tak bagi nafkah. Tapi bila kita tanya dalam mahkamah, dia beli beras tak? Dia beli beras. Dia beli gula tak? Dia beli gula. Dia beli minyak tak? Dia beli minyak. Lepas tu beras tu nak pakai sehari ke sebulan?
Jadi sebulan sekali eloklah, takkan nak beli beras hari-hari. Biasanya hakim dia akan tanya macam tu. Kadang-kadang kita fikir nafkah itu adalah duit. Jadi saya nak dapatkan penjelasan Puan Shanisha untuk kita kongsi bersama kepada kita anggap penonton-penonton kita ini adalah umum dan penjelasan kita adalah umum. Kami tidak mewakili mana-mana pihak ataupun peguam. Pandangan peribadi kami ini adalah berdasarkan pandangan, berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi silakan Puan Shanisha, silakan. Puan Shanisha, panel pun dah terbalik dah nama. Puan Shanisha, silap. Muka nak sama. Jadi muka nak sama. Jadi saya serahkan pada Puan Nihan. Ya. Gurau-gurau dah. Okey, baik, kita lawak aja. Okey, baik, berbalik kepada soalan Tuan Syazril, Tuan Pengerusi kita malam ini, apakah yang dimaksudkan dengan nafkah zahir dan juga nafkah batin? Baik, awal tadi saya sentuh berkaitan dengan sepanjang tempoh perkahwinan, isteri adalah berhak untuk mendapat nafkah. Bila sentuh berkaitan dengan nafkah, sudah tentulah kan kita akan berkata bercerita berkaitan dengan nafkah zahir dan juga nafkah batin. Baik, apakah yang dimaksudkan nafkah zahir? Okey, bila kita sebut, anak guam kita datang pada jumpa dengan kita, puan faham tak nafkah tu apa? Dia kata duit belanja lah, RM1. Dan bila kita buat consultation hour, kita jelaskan pada dia nafkah ini luas kefahaman nafkah. Yang pertama, nafkah zahir merangkumi apa? Yang pertama merangkumi nafkah tempat tinggal, nafkah maskan syar'i. Okey, nafkah maskan syar'i. Yang kedua, nafkah makanan. Yang ketiga, nafkah pakaian. Seorang isteri berhak untuk mendapat nafkah-nafkah tersebut. Okey, berkaitan dengan maskan syar'i. Saya lebih suka untuk menyentuh maskan syar'i, bukan tempat tinggal. Maskan yang ditentukan hukum syarak. Maskan yang bagaimana? Sebab ada klien yang jumpa kita, puan, saya tinggal 5 tahun dalam bilik dah puan. Bilik je puan. Saya kata bilik yang dimasukkan macam mana? Bilik yang tak ada bilik air. Dapur masak pun saya tak ada. Saya tinggal dengan 4 orang anak bersama suami. Nak mandi di masjid. Saya kata, puan kena faham, nafkah zahir berkaitan dengan maskan syar'i yang ditetapkan oleh hukum syarak, iaitu yang merangkumi keperluan asas. Okey, kalau ikut maqasid syariah kita ni, maqasid syariah kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hajiat. Hajiat kita ni sekiranya keperluan tu tak ada, akan mendatangkan masyaqqah kepada isteri. Cuba puan bayangkan duduk 5 tahun tu kes realiti yang kita terima kes ni, 5 tahun tinggal dalam bilik bersama 4 orang anak. Jadi mendatangkan masyaqqah kepada isteri tersebut kerana tempat tinggal yang disediakan oleh suami tidak berlandaskan maskan syar'i, yang tidak berlandaskan yang ditetapkan oleh hukum syarak. Maka bila adanya bilik, selalu orang kata tempat tinggal ni ada bilik tidur. Okey, supaya tuan-tuan dan faham macam mana maskan syar'i tu. Ada tempat tinggal, ada bilik tidur, ada tempat untuk memasak, ada tempat untuk lepaskan hajat kita. Jadi itu yang dikatakan maskan syar'i. Okey, baik, yang kedua, nafkah zahir berkaitan dengan pakaian. Pakaian yang bagaimana? Puan, apa yang saya pakai ni semua saya beli. Apa yang suami saya pakai tu, kalau saya minta semua hak saya. Dia tak ada apa langsung ni, main mahkamah ni semua saya beli. Kecil dalam semua saya beli. Minta maaf ni realiti. Okey, jadi kita kata bila nafkah melibatkan pakaian, bagaimana? Okey, ulama pun berbeza pendapat dalam hal ini dan saya ambil perkara yang mudah kita faham, sepersalinan. Mana kata bila isteri basuh satu salinan sepasang tu, dia ada satu lagi pasang untuk dipakai. Itu dia kata sepersalinan. Setahun sepersalinan saja untuk suami memberi nafkah pakaian. Baik, makanan daripada sudut makanan ruji dia. Kita orang Malaysia makan apa? Makan nasi. Jadi ya, bukannya kita nak beli roti ke apa, kita makanan ruji dia adalah nasi. Jadi kita seorang suami dan seorang isteri berhak untuk mendapatkan nafkah zahir tersebut. Okey, berkaitan dengan nafkah batin, melibatkan hubungan suami isteri, hubungan kelamin. Yang tu yang kita faham. Yang kedua yang kita selalunya terlepas pandang, nafkah batin ini juga melibatkan komunikasi di antara suami isteri. Itu yang melibatkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga, bila mana suami cakap lemah lembut, isteri cakap lemah lembut dengan suami, adanya faham, saling memahami, kemesraan, itu juga termasuk dalam nafkah batin. Baik, saya harap secara kasarnya begitu nafkah zahir dan juga nafkah batin yang kita sentuh pada. Jadi selalu orang duk bila sebut ni nafkah batin ni maknanya menafkah tu bersama.
Jadi dia silap konsep. Sebenarnya itu adalah mungkin daripada suku ataupun 10% ataupun sebahagian. Sebenarnya nafkah batin ini melibatkan jiwa. Yang dikatakan oleh Puan Nias tadi adalah jiwa. Kita nak bermain jiwa dalam family ini, nak bercerita dalam family ini, nak menyayangi dalam family itu juga adalah nafkah batin. Bukan yang dikatakan hari-hari kena pelempang, hari-hari mangkit kena pelempang. Maknanya sampai 3-4 kali pelempang tak lari, itu kira-kira hebat lah. Nah, jadi disebabkan kena pelempang, saya nak terus kepada Puan Shanisha yang melibatkan selepas perceraian. Adakah hak-hak yang dinyatakan tadi, yang Puan Shanisha cerita tadi, hak-hak yang selepas perceraian tadi boleh dituntut dalam semua jenis perceraian atau ada pengecualian-pengecualian tertentu? Silakan. Baik, bercakap tentang perceraian pun kita faham perceraian dia ada banyak jenis. Sama ada kita ni bercerai secara kita sama-sama setuju nak cerai, ataupun kita cerai secara taklik, secara fasah dan sebagainya. Jadi hak-hak yang saya nyatakan tadi, iaitu hak-hak ni hanya timbul apabila berlakunya perceraian. Jadi selagi mana masih dalam ikatan perkahwinan, maka hak-hak ni tidak akan wujud. Jadi hak-hak ni sebenarnya secara umum memang diberikan kepada wanita yang diceraikan. Tetapi dia ada pengecualian-pengecualian yang tertentu yang mana kita kena setiap dia kena pergi case by case. Maksudnya setiap satu kes kita kena tengok kes tu satu dan tidak semua kes boleh buat tuntutan. Ya, contohnya di sini saya bagi contohnya macam tuntutan nafkah edah. Jadi bukan dalam semua bentuk perceraian tuntutan nafkah edah tu dibenarkan. Jadi setiap satu kes ada pengecualian dia dan dia bergantung kepada setiap faktor kes tu yang berbeza-beza lah. Jadi di sini peranan untuk pengamal undang-undang dan juga peguam syar'i untuk kita yang kena bagi tahu dekat anak guam kita lah apa yang dia boleh tuntut dan apa yang dia tak boleh tuntut, dan semestinya kita kena tahu background daripada perceraian dia tu berlaku di atas alasan apa. Contohnya kalau edah, kita kata tak boleh buat tuntutan edah kalau isteri itu adalah seorang isteri yang telah pun nusyus. Dan nusyus di sini bukan bermaksud nusyus yang didakwa oleh suami semata-mata, tetapi nusyus yang memang telah pun ada perintah mahkamah, yang telah pun kata isteri ni adalah seorang yang nusyus dan ada perintah mahkamah berkaitan. Jadi saya nak tegaskan di sini yang hak-hak ni memang ada, tetapi ada pengecualian dia dan bergantung kepada setiap faktor dan situasi kes tu yang berbeza-beza. Jadi kita kena tengok yang tu lah sebelum kita nak buat tuntutan tu. Okey, jadi apa yang disampaikan oleh Puan Shanisha ini kepada pandangan umum. Kita hanya memberi penerangan sekadar umum sahaja pada malam ini dan kita listkan apa hak-hak selepas daripada perceraian. Jadi sekiranya nak perlukan penjelasan yang lebih lanjut dan jelas, Puan Shanisha Hashim bersedia sekiranya melalui online dan sebagainya untuk menjawab segala persoalan, dan mungkin boleh terus kepada beliau merupakan setiausaha PGSM bagi negeri Kedah, dan beliau juga sebelum ini pernah bekerja dengan saya. Kami pernah di dalam satu firma, dia pernah bekerja dengan saya sekali dan akhirnya beliau menubuhkan firma. Alhamdulillah, tahniah kepada beliau, dan petahnya bercakap seperti mana Puan Nias. Puan Nias pun adalah ketua cawangan Syazil Khairi Mustafa Associate bagi Negeri Kedah, dan dia merupakan bendahari PGSM bagi Negeri Kedah, dan kedua-dua orang ini adalah seorang yang boleh dikatakan senior dalam peguaman syar'i di Negeri Kedah. Jadi penonton-penonton di luar sana yang telah menonton pada malam ini, mohon like page saya berterusan, share pada hari ini jadi satu viral pada artikel saya berkaitan dengan kahwin Bangladesh. Telah mencapai lebih kurang dalam 30,000 orang tengok, kan? Jadi share sampai 300 orang. Ini adalah satu isu yang mungkin orang tidak nampak yang berlaku dalam mahkamah syariah. So kita akan rongkai isu-isu ini untuk pendedahan awam. Jadi seterusnya saya nak teruskan kepada Puan Nihas pula. Ada soalan. Soalan ni saya beri kepada Puan Nihas. Daripada Syaza Alia, iaitu student daripada UKM. Dan penuntun setia, maknanya student syariah undang-undang daripada UKM tahun 2, penuntun setia bagi FB Live Syazril Official ini. Jadi Assalamualaikum Tuan dan Puan.
Bagaimana seorang isteri nak tuntut nafkah tertunggak? Adakah perlu pembuktian yang menyatakan nafkah isteri selama mereka berkahwin itu ada yang tertunggak? Soalan kedua, adakah duit belanja isteri seperti duit beli makeup kehendak isteri yang lain dikira sebagai nafkah isteri? Ada dua soalan di situ. Silakan Puan Nihas. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Syaza Alia yang bertanya malam ini ya. Ada beberapa persoalan di situ, dalam satu paragraf tu ada beberapa persoalan. Baik, bagaimana seorang isteri nak tuntut nafkah tertunggak? Apa yang kita perlu faham bila sebut berkaitan dengan nafkah tertunggak? Tertunggak di situ menyatakan nafkah yang terhutang, yang tak terbayar pun oleh seorang suami. Dan kita kena faham konsep nafkah tertunggak ini boleh dituntut sama ada di dalam perkahwinan ataupun selepas perceraian. Yang pertama kena faham. Okey. Yang kedua, melihat kepada persoalan ini, adakah perlu pembuktian yang menyatakan nafkah? Sama ada perlu bukti ataupun tidak. Bila melibatkan mahkamah syariah, evidence, qarinah, pembuktian itu adalah satu perkara dan elemen yang sangat penting. Sama ada untuk melibatkan sama ada kes itu bermerit ataupun tidak. Okey, bila melibatkan nafkah tertunggak, saya suka melihat kepada situasi realiti yang saya bawa kes. Bila anak guam saya hadir berjumpa dengan saya akan advise. Kalau puan tak ada lagi perintah nafkah diri puan, minta tolong tuntut terlebih dahulu. Okey, kalau berlaku pengabaian, tuntut terlebih dahulu. Dalam tempoh perkahwinan ni boleh tuntut. Jangan nak tunggu 10 tahun selepas cerai baru nak tuntut. Sebab apa? Sebab melihat kepada pembuktian tersebut. Cuba saya bagi analogi supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah faham. Contohnya, sekiranya pihak, saya bagi rapat realiti yang kita. Contoh kita kata TNB tuan-tuan dan puan-puan tertunggak. Okey, dapat Januari 2020 sehingga Mei 2020 inilah tertunggaknya bil elektrik puan. Berapa jumlah yang puan bayar, yang belum bayar. Jadi kita darab dengan bulan Januari sampai bulan Mei. Kita ada guideline yang mana yang tertunggak tersebut. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak memfailkan terlebih dahulu kes nafkah diri, maka pembuktian untuk kes nafkah tertunggak itu agak berat. Bagaimana puan nak sabitkan kata suami tertunggak nafkah dia sejak saya berkahwin? Saya kahwin 10 tahun dah. Jadi bila kita masuk perbicaraan, kita nak buktikan kes itu adalah nafkah tertunggak. Tetapi masa itu puan tak ada pun perintah court order berkaitan dengan nafkah diri puan. Bagaimana puan nak buktikan kata suami saya tertunggak ni 10,000 dah. Okey, ataupun 50,000 dah sepanjang perkahwinan. Jadi pembuktian di situ kurang meritnya. Itu realiti masa kita perbicaraan nanti. Walaupun ada peruntukan dalam enactment nafkah tertunggak, tetapi peguam akan guide anak guam bagaimana untuk jadikan kes tersebut bermerit. Sudah tentu saya akan cadangkan failkan terlebih dahulu nafkah diri. Kalau suami abai, masih abai ni walaupun keluar court order, ramai yang abai, jadi barulah kita failkan nafkah tertunggak. Di situ baru kita nampak sejak bila dan berapa jumlah yang tertunggak tersebut. Jadi pembuktian di situ dah cukup kuat. Jadi saya katakan bahawa perintah mahkamah terpakai dari sudut undang-undang. Apa-apa terjadi pada diri tuan-tuan dan puan-puan, sila tuntut kes terlebih dahulu. Kita boleh buat saman penghutang penghakiman, kita boleh buat nafkah tertunggak, kita boleh buat notis tunjuk sebab, komitel dan sebagainya. Okey, soalan nombor 3 saya tak sempat baca tadi Tuan Syazrin. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Adakah duit belanja isteri seperti duit beli makeup atau kehendak isteri yang lain dikira sebagai nafkah diri? Okey, dikira sebagai nafkah diri. Okey, saya realiti yang kes kita pernah bawa ya. Nafkah diri seorang isteri pernah tuntut 5,000 sebulan kepada suaminya. 5,000 sebulan. Bila kita tengok balik suami gaji 20,000 sebulan. Jadi dia memperuntukkan untuk peruntukan spa, barang kosmetik sebulan dalam RM1,000. Itu dikatakan setiap yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk sara diri tuan-tuan dan puan-puan melihat juga kepada kemampuan suami. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat apabila kita memfailkan kes tuntutan nafkah diri, kita akan konsult dengan klien untuk melihat sama ada yang puan minta ni, saya suka sentuh. Okay, puan listing kat saya, puan draft
kita akan advise makeup minta, estro minta, spa minta, massage minta. Kita akan tengok sama ada itu adalah satu hajiat ataupun tahsiniat dalam maqasid syariah. Hajiat ni keperluan. Kalau tak ada menjadi satu masyarakah yang saya sebut tadi kepada puan. Adakah bila tak ada barang makeup tersebut kita rasa kebuluran? Contoh sebab itu saya kata bila kita tengok kepada keadaan kes dia berbeza sama ada itu menjadi nafkah diri ataupun tidak. Kita tengok sama ada sentuh kepada keperluan atau tahsiniat. Tahsiniat ni untuk lebih baik, kehidupan lebih baik, sekadar kehendak semata-mata. Tapi dalam kes realiti di mahkamah, realiti di mahkamah ni saya sebut melihat kepada keperluan sahaja. Dia tak termasuk tahsiniat seorang isteri. Yang pertama. Yang kedua melihat juga kepada kemampuan suami. Kalau suami gaji 20-30 ribu, apa salahnya belanja isteri dia untuk mendapatkan barang kosmetik. Isteri pun cantik, suami pun senang di rumah. Jadi suasana tu win-win situation. Jadi tak sama. Kalau Cik Syaza tanya saya berkaitan perkara tersebut, kita kena konsult dengan klien sama ada perkara tersebut menjadi keperluan ataupun kehendak dan bergantung juga kepada kemampuan suami isteri tersebut. Jadi kita tengok keadaan kes tersebut dia akan berbeza daripada setiap orang. Fakta perjalanan kes dia akan berbeza. Jadi kita tak boleh nak fixkan jawapan yang Cik Syaza sebutkan tadi. Saya sekadar bagi guideline macam mana untuk menentukan sama ada ini nafkah diri isteri ataupun ini sekadar kehendak dia saja. Tahsiniat dalam maqasid syariah kita baca di situ masa perbicaraan. Masa perbicaraan selalunya keperluan asas sahaja yang diberikan untuk seorang isteri. Harap Cik Syaza berpuas hati dengan jawapan secara umum. Jawapan secara umum insya-Allah sebab kena beza apa-apa tuntutan di mahkamah ini kena beza keperluan dengan kehendak. Kalaulah suaminya dengan pendapatan 1,500 dia nak tuntut 5,000 sebulan, hakim kata pergi balik kan. Jadi saya harap pandangan kita pada malam ini oleh kedua-dua panel kita pada malam ini difahami sebab kedua-dua menggunakan bahasa Melayu baku utara. Jadi alhamdulillah kita tak baca slang tak mana. Jadi kita memang clear maknanya bila bagi jawapan tu memang bahasa baku yang tepat. Jadi saya nak teruskan kepada Puan Shanisha tadi disebabkan Puan Nihas jawab 2 soalan. Ada 2 soalan daripada penonton juga iaitu daripada Puan Cik Syaza juga. Dia tanya soalan terakhir. Jika isteri sudah kembali taat kepada suaminya setelah dia nusyuz, adakah dia masih berhak dapat nafkah sekiranya berlakunya perceraian? Silakan. Baik, Cik Syaza untuk soalan ni, apa yang saya faham daripada soalan ni, kita kata isteri sudah kembali taat kepada suaminya setelah dia nusyuz. Jadi saya tak pasti dalam ayat yang pertama ni sama ada dah ada perintah mahkamah yang kata dia nusyuz ataupun tidak lah kan. Cuma dia kata dia dah kembali taat sebelum tu dia nusyuz. Dan adakah dia masih berhak dapat nafkah sekiranya berlaku perceraian? Baik, apabila dia telah kembali taat, maka sudah semestinya nafkah tu dia boleh tuntut lah kan. Cuma sebab tu nusyuz ni dia ada tempoh masa dia. Jika kita buat satu kes untuk satu dakwaan nusyuz, sama ada daripada suami ataupun pihak isteri lah kan, biasanya suamilah akan dakwa isteri nusyuz. Jadi dia perlu nyatakan di dalam dakwaannya tu daripada bila sampai bila isteri dia nusyuz. Jadi di situ kita dapat tahulah daripada bila sampai bila yang dikatakan nusyuz. Jadi setelah tamatnya tempoh nusyuz tu, jadi isteri tu berhaklah untuk mendapat nafkah balik macam biasa. Kalau kita tengok dalam harap Cik Syaza merujuk kepada silap saya seksyen 64. Dia itu apabila sabitan nusyuz ni dia kepada 3 perkara, iaitu apabila ajak bersama enggan seksyen 60. Seksyen 60. Minta maaf, seksyen 60. Apabila ajak bersama enggan, iaitu apabila ajak bersetubuh dia enggan, siapa yang keluar pada rumah dulu. Jadi kalau seorang isteri keluar pada rumah tu dia anggap satu nusyuz tanpa keizinan, dan apabila diajak berpindah ke maskan syar'i yang disediakan oleh suami ini tidak mahu diikuti. Jadi salah satu sabitan itu adalah untuk mensabitkan nusyuz, kecuali lah si isteri ini telah bertaubat dan kembali taat kepada suami. Jadi pesanan saya, sekiranya seorang isteri telah mendapat satu perintah nusyuz dan kembali taat, kalau boleh batalkan perintah nusyuz. Sekiranya tidak ada pembatalan perintah nusyuz tersebut,
perintah nusyus tersebut kekal. Sehingga kalau pun perceraian boleh dimanipulasi untuk menggunakan perintah nusyus tersebut untuk menghalang apa-apa tuntutan yang tidak boleh dituntut disebabkan nusyus selepas daripada perceraian. Itu sebagai satu nasihat dan cadangan. Dan soalan seterusnya daripada ini pun Ika, isteri Muhammad Farouk ni pun penonton setia, boleh katakan setiap malam ada dan bertanya soalan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi saya bagi kepada Puan Shanisha, saya nak tahu hak wanita sebelum bercerai adakah termasuk keperluan diri seperti pakaian, alat makeup, perhiasan, diri, keperluan. Oh, ini sebelum bercerai, no? Susu, pakaian anak, mainan anak. Nombor 2, jika rumah konteks atas nama saya, bolehkah saya tuntut daripada suami sewa di mana sepatutnya suami yang sediakan rumah yang kami? Apakah itu juga hak saya? Saya rasa Puan Shanisha pun seorang peguam yang berpengalaman, boleh bercerita tentang tersebut. Silakan. Baik, Cik Puan Ika. Puan Ika, daripada soalan ni tadi saya rasa Puan Nihas dah terangkan sebahagian daripada soalan ni telah pun dijawab lah berkaitan dengan alat makeup, perhiasan diri dan sebagainya tu, di mana kita kena tengok status dan juga kemampuan suami kita lah dengan siapa kita berkahwin. Okey, dan keperluan anak-anak seperti susu, mainan dan sebagainya ni memang adalah satu tanggungjawab lah ataupun nafkah daripada pihak suami yang wajib diberikan kepada isteri dan juga anak-anak. Termasuk jugalah duit apa tu dia kata tadi, rumah sewa. Duit sewa sepatutnya suami yang sediakan rumah untuk kami. Maksudnya ni sini rumah sewa lah, mereka sewa rumah. Jadi itu adalah tempat tinggal, nafkah tempat tinggal. Jadi saya rasa soalan ni sebenarnya memang apakah itu juga hak saya? Jawapan dia adalah ya. Semua yang dinyatakan di atas adalah hak dia lah sebagai seorang isteri dan juga ibu kepada anak-anak tu. Sebab ni semua saya nampak satu keperluan. Okey, jadi Puan Ika Puan Ika isteri Muhammad Farouk, macam mana yang dikatakan oleh Puan Shanisha yang Puan sebut itu adalah adalah hak Puan. Tapi macam mana nak tuntut sagi? Nanti Puan Shanisha akan huraikan satu persatu selepas ini insyaAllah, dan mungkin Puan Nihas pun akan teruskan. Jadi saya nak teruskan soalan pada Puan Nihas. Okey, biasanya persoalan, dan sehingga saya mengeluarkan satu artikel di Facebook live saya itu, Syazril Ibnu Mustafa Official itu, tentang peri pentingnya nafkah ini dan tentang penjara. Sehingga saya letakkan satu gambar penjara, maknanya penjara mahkamah ini tidak ada. Penjara itu adalah penjara yang biasa dengan tahanan, kes-kes jenayah dan lain. Jadi apakah yang wajar? Perintah nafkah dapat, dah file di mahkamah. Kecewanya, kalau baca di Facebook saya itu, kecewanya tak maulah tuntut, dia jadi pasrah, jadi redha itu berserah, pasrah itu menyerah, sampai tahap tu kan. Jadi saya nak tanya, ini hak Puan. Jadi apakah yang wajar dilakukan sekiranya suami abai atau cuai dalam pemberian nafkah terhadap seorang isteri? Silakan Puan Nihas. Okey, baik. Sekiranya suami mengabaikan tanggungjawab dalam pemberian nafkah, walaupun ada court order kan, apatah lagi yang tak ada abai, ada pun masih mengabaikan. Jadi dia mengetepikan secara tak langsung perintah mahkamah tersebut dengan mengabaikan tanggungjawab. Selalunya kes ini melibatkan bukan potongan gaji, diberi secara bank in. Jadi suami secara tidak langsung memang selalunya akan buat lambat bank in ataupun halai balai orang utara panggil, sehingga menimbulkan pengabaian. Jadi apakah tindakan yang wajar dibuat oleh seorang isteri? Okey, dalam undang-undang kita ada peruntukan. Sekiranya dah ada pun berkaitan dengan perintah mahkamah tersebut, kita boleh minta failkan tuntutan saman penghutang penghakiman. Sejak bila suami tak bayar nafkah, Puan kena tulis rekod dalam buku catatan peribadi. Berapa jumlah, sejak bila, bulan berapa, tahun berapa. Supaya mudah bila jumpa peguam, kita nak buat kira-kira, kita nak tuntut nafkah tersebut di mahkamah. Dan sekiranya masih gagal, kita buat secara drastik. Realitinya kita pernah memfailkan kes notis tunjuk sebab, contempt of court ini, di mana kesan dia boleh, yang seperti mana Tuan Syazril cakap tadi, boleh masuk dalam lokap. Realiti yang kita pernah failkan setakat nafkah tertunggak sebanyak RM50,000 disebabkan suami berpoligami,
mahkamah kita dah berjaya menuntut court order daripada mahkamah, namun suami mengabaikan sehinggalah RM50,000 tertunggaknya nafkah tersebut, maka kita pendek cerita kita buat notis tunjuk sebab, dia dapat saja saman tersebut, okey, kenapa kamu tidak patut dipenjarakan? Suami baru rasa tersentak. Maka dalam 2 kali sebutan, alhamdulillah klien kita dapat transfer duit RM50,000 yang tertunggak tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih ada ruang dalam undang-undang ini sekiranya ada perintah mahkamah dan sekiranya hak puan masih diabaikan, maka kita ada saluran undang-undang. Jumpalah peguam sekiranya masih ragu-ragu dan kita akan salurkan kepada pihak mahkamah. Pihak mahkamah tak tahu apa yang terjadi dan berlaku realiti dalam kehidupan kita, melainkan kita buat aduan di kaunter mahkamah dan kita gunakan seksyen yang tepat untuk memfailkan saman penghutang penghakiman. Tidak berjaya, kita tutup secara keras, notis tunjuk sebab. Buat notis tunjuk sebab dulu. Kita panggil dulu pemohon akan perbicaraan dia dengan secara ispatif. Mahkamah berpuas hati, barulah kita keluarkan waran kepada responden untuk menjawab. Dia bukan sewenangnya ya. Untuk tuan-tuan yang dengar pada hari ini, nasib tuan-tuan pun boleh jawab. Dia melibatkan selepas pada responden dipanggil, tuan-tuan boleh jawab kenapa tidak menyebabkan tertunggaknya RM50,000 dan alasan tidak kukuh, sehingga kan dalam masa 2 kali sebutan kita berjaya mendapat tuntutan nafkah tertunggak sebanyak RM50,000 tersebut. Ya, jadi ada saluran undang-undang yang disediakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, jangan susah hati. Cuma kita minta untuk kita dapat consultation kepada peguam dan gunakan saluran yang betul. InsyaAllah kita akan dapat hak kita. Okey, apa yang penting pada puan yang bertanya soalan tadi, perlulah merujuk kepada peguam syar'i yang bertauliah di kawasan yang berhadapan dengan puan. Sekiranya tidak, mungkin boleh merujuk kepada panel-panel kita pada malam ini. Mungkin boleh dapatkan nombor telefon dia daripada page saya nanti insyaAllah. Kalau tanya saya akan berikan secara inbox sahaja kalau nak berterusan untuk bertanya soalan insyaAllah. Pada malam ini pandangan kami, pandangan panel-panel ini adalah pandangan peribadi, pandangan sebagai pengalaman mereka sebagai peguam dan tidak mewakili mana-mana peguam yang lain, sebab pandangan peguam ini adalah berbeza. Seperti mana yang saya katakan, A boleh jadi B, B boleh jadi C, C boleh jadi Z. Jadi kalau my defendant ada cara defendant, kalau my plaintiff ada cara plaintiff. Tadi kalau lah Puan Nihas kata tuntut RM50,000, tapi peguam defendant, peguam responden kata tak apa, tunggu Zat, kita bincang dulu macam mana nak buat. Sebab kalau nak bagi apa minta dak ni, lebih kurang macam tu. Ada kes-kes yang macam tu yang melibatkan saya mewakili responden. Bila saya mewakili responden ni tak ada duit, pada hari tu nak bagi lebih kurang dalam RM5,000 dulu, tak mau terima juga. Jadi disebabkan responden ini hanya seorang pemandu lori sahaja, apa yang dia buat, dia kata tak apalah, dia makan nasi talam lah dalam penjara. Jadi dia kena tahan penjara 30 hari. Klien saya tu kena tahan penjara 30 hari. Jadi bila keluar, sepatutnya sewajarnya boleh difailkan semula untuk notis penghakiman ini. Tetapi atas alasan si yang pemohon ini kata, kenapa dia tak bagi duit? Yalah, dah Puan suruh hantar pergi penjara. Sekurang-kurangnya dia bagi duit, Puan ambil dulu. Lepas tu Puan dapatkan kemudian. Itu antara mediator ataupun mediasi yang kita gunakan untuk penyelesaian supaya tidak menjadi darar kepada pemohon. Jangan kita rasa, aku nak penjara dia, janji dia masuk penjara, letak pergi dia pada muka. Padahal kita tak dapat apa-apa. Ada strategi dan ada perancangan, kena jumpa peguam dengan cara macam ni. Jadi saya nak teruskan kepada Puan Shanisha. Okey, kita dah bincang perkara selepas daripada perceraian. Ya. Jadi di mana tuntutan seperti mut'ah, nafkah edah dan nafkah anak ni dibuat dan berapa kadar yang boleh dituntut? Silakan. Baik, oleh kerana ini adalah hak-hak yang diberikan selepas perceraian, jadi semua ni tuntutan ni perlulah dibuat di mahkamah syariah terdekat di tempat di mana kita tinggal, di Mastautin kita lah sekarang ni. Dan juga tuntutan-tuntutan ni sebenarnya dia bergantung kepada apa jenis tuntutan yang kita buat. Contohnya kalau kita nak buat tuntutan edah ataupun nafkah anak dan sebagainya, yang mana tuntutan yang boleh dinilai ataupun ada nilai dari segi wang ringgit di situ, bidang kuasa dia adalah Mahkamah Rendah Syariah, iaitu untuk kes yang bawah daripada RM100,000 lah. Jika tuntutan kita memang melebihi daripada RM100,000, maka kita buat di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan okey, ni soalan yang selalu klien tanya bila jumpa dengan peguam, berapa saya nak buat tuntutan?
banyak mana saya boleh tuntut, kan? Saya tak tahu berapa banyak ni saya nak tuntut. Jadi kita tengok contohnya untuk kes tuntutan mut'ah, kan. Kadang-kadang mereka ni terpengaruh lah dengan artis pun, semua buat tuntutan berapa banyak, 100,000, 200,000, 1 juta, 2 juta, kan. Tengok baca dalam social media semua, dia pun boleh ke nak buat tuntutan banyak tu, kan. Jadi di sini sebenarnya kadar tu memang tidak dinyatakan di dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam di mana-mana negeri pun. Dan juga dalam hukum syarak pun tidak dinyatakan berapa kadar tu. Tetapi dia untuk, saya ambil contoh mut'ah lah, kan. Jadi untuk tuntutan mut'ah ni, yang paling penting adalah persetujuan ataupun keredaan daripada pihak bekas suami lah nak bagi berapa. Jadi ada setengah tu kalau suami dia memang setuju nak bagi 20,000 dan dia pun reda dengan banyak tu, jadi 20,000 lah. Jadi macam saya kata tadi juga, setiap kes dia tak sama, kan. Setiap kes dia fakta dan kes dia tak sama sebab latar belakang kes pun berbeza-beza, kan. Dan juga jika pihak-pihak tu tak mencapai persetujuan, contoh bekas isteri nak tuntut 20,000, suami tak mau bagi 20,000. Jadi kes-kes yang sebegini biasanya kita akan masuk ke perbicaraan di mahkamah lah. Di sinilah peranan mahkamah untuk membuat satu keputusan berapakah kadar yang wajar diperolehi oleh bekas isteri tadi. Jadi dalam menentukan kadar ni, mahkamah akan ambil kira lah. Selalunya untuk kes mut'ah ni dia akan ambil kira dari segi kemampuan suami, dia punya status sosial pihak-pihak tu, isteri dengan suami tu, dan juga dia tengok kepada tempoh perkahwinan dan apakah pengorbanan yang isteri tu dah buat sepanjang tempoh perkahwinan. Jadi semua faktor ni kita kena ambil kira semasa kita buat tuntutan dan juga kita kena buktikan di dalam perbicaraan kita. Jadi kalau tanya berapa kadar tu memang tak ada jawapan yang fix, yang tetap. Jadi dia bergantung kepada siapa yang kita tuntut tu. Siapa bekas suami kita dan siapa kita. Kan, kalau kata memang golongan bangsawan, diraja dan sebagainya, memang tinggilah tuntutan dia sebab itu dia pun punya, dia tahulah level bekas suami dia siapa, kan. Jadi dia tahu. Jadi dia letak berapa pun dia tahu suami dia boleh bagi dan suami dia ada banyak tu. Jadi kadang-kadang saya ada juga jumpa kes yang macam suami dia setakat kerja macam guard, kan, pengawal keselamatan, tiba-tiba buat mut'ah sampai 60,000. Jadi macam kita pun dah nampak, kan. Jadi macam mana dia nak buktikan dan macam mana bekas suami dia nak bayar 60,000 dengan pekerjaan dia, gaji dia pun 1,000 je sebulan. Dah tu berkahwin lain, ada komitmen lain, ada anak-anak lain nak kena tanggung. Jadi kat situlah peranan mahkamah dan mahkamah yang akan tentukan berapa kadar dan bergantung kepada kes kita lah macam mana kita nak buktikan kes kita di mahkamah. Dan juga untuk tuntutan nafkah yang lain pun macam itulah juga. Ada mahkamah akan tengok beberapa kriteria yang mahkamah akan pertimbangkan. Jadi kadar yang tetap dan ni memang tak ada lah dalam mana-mana peruntukan undang-undang. Ya, jadi untuk persoalan tadi saya cuba tambah sikit sebab ada kes saya bila saya kendalikan, saya sebagai defendant, saya mewakili defendant, saya mewakili bekas suami. Seorang isteri ni dia telah memfailkan tuntutan mut'ah sebanyak, yang ni jumlah dia memang pelik, RM88,888.88. Jadi saya pening kepala, saya tanya ni puan, ni saya tak, dalam mahkamah dia tak panggil puan. Dia kata, saya tanya, kamu file di mana ni? Kamu buat di mana ni? Saya buat di petition writer. Yang kedua, dia baru lantik peguam. Jadi pandangan saya kepada orang awam, apa yang penting sebenarnya dapatkan rujukan kepada peguam-peguam syar'i yang bertauliah terlebih dahulu supaya tuntutan anda adalah relevan dan munasabah. Jadi soalan yang pertama, saya tanya kepada plaintiff pemohon ini, saya kata, kamu ni tengok RM88,888.88 ni, kamu tengok tak mana? Kamu tulis tak mana? Kamu terang tak mana? Jelaskan pada mahkamah. Tak tahu. Jadi saya cadangkan kepada kamu, angka yang kamu katakan ini tidak dinyatakan dalam pernyataan tuntutan pun. Tidak dijelaskan cara pengiraan kamu pun. Setuju atau tidak? Ya, saya setuju. Kes tersebut dibuang. Sebab pernyataan tuntutan mesti menjelaskan
macam Puan Shanisha tadi cerita, dia mesti ada takat, sumbangan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kes-kes yang terdahulu, sebab kita dah bincang satu isu tentang mut'ah dalam FB Live ini, antaranya keputusan Mahkamah Rakyat ada memutuskan berdasarkan gaji terakhir pihak suami ini 50%. Ada yang dia berdasarkan miskin. Kalaulah sederhana, lebih kurang dalam 100%, dan kalau dah dia kaya, berdasarkan kiraan 150%. Dan di Perak dia ada juga kategori dia, iaitu miskin, sederhana dan kaya, dengan kadar lebih kurang dalam RM1,000 setahun. Jadi kalau kahwin 20 tahun, itu sebab kalau kita lihat di Perak, kalau kahwin 20 tahun, 20,000, itu mungkin sebab fatwa Datuk Harun Sani yang menyatakan setahun itu dengan kadar RM1,000. Itu yang perlu diambil tahu oleh pemohon-pemohon yang perlu untuk memfahamkan. Ini adalah ilmu. Kalau kita masuk mahkamah, kita salah langkah, kes dibuang, kemungkinan kita dikenakan kos, dan perkara inilah yang menjadi sia-sia, dan perkara inilah yang menjadi makan masa bertahun-tahun, dan kita tidak dapat apa yang kita tuntut sebenarnya. Jadi saya nak teruskan soalan kepada Puan Nihas. Ada soalan daripada Mastura Mas. Dia kata, salam, macam mana nak buat kalau kahwin dengan warga asing, lepas tu diceraikan? Warga asing tu susah nak kesan sebab tak ada dokumen. Tuntutan. Macam mana? Sila teruskan. Baik, Puan Mastura Mas berkahwin dengan warga asing. Mana kata apa yang kita faham di sini, Puan masih belum buat pengesahan nikah. Belum buat pengesahan nikah. Dah bercerai. Lepas tu dah bercerai dah. Main dia kahwin warga asing, mungkin dah disahkan, lepas tu diceraikan. Susah kesan, dia sudah tak ada dokumen. Mungkin si Puan Mastura ni maksudkan selepas bercerai tu mungkin dia ada anak, dia nak tuntut segala-galanya, tak ada dokumen, tak ada dokumentasi. Macam mana tu? Silakan. Tak tahu dia tinggal di mana. Tak tahu tinggal di mana. Baik. Ada juga yang kita benda yang melibatkan oleh suami yang raib, kita panggil ruyuk raib, tak dapat dikesan tinggal di mana. Okey, yang pertama sekali kita akan membuat satu pengesanan di bahagian JPN. Kita akan tengok di mana alamat terakhir suami tersebut berada. Kita tengok kepada bila puan dah bercerai tu, mesti akan ada sijil pernikahan dan sebagainya. Jadi bila melibatkan kes puan nak tuntut nafkah anak, puan nak tuntut nafkah diri puan, dia akan melibatkan saman dan tuntutan di mahkamah syariah. Bila melibatkan saman ini, prosedur tata cara amal kita mestilah disampaikan serahan saman tersebut kepada pihak suami, bekas suami. Kat sini puan dah bercerai kan, bekas suami. Jadi bagaimana prosedur untuk peguam ataupun bila puan melibatkan prosedur untuk serah saman, yang pertama sekali kita akan melihat, kita akan cari pengesanan di JPN, alamat yang terakhir. Alamat terakhir keberadaan. Kadang-kadang walaupun tak semua kes dapat membantu, JPN ini akan memberikan alamat terakhir di mana dia berada. Jadi dalam banyak-banyak kes ada yang membantu supaya kita dapat kesan. Yang pertama. Yang kedua, macam mana serahan saman tersebut iklankan di dalam surat khabar. Kita nak cari di mana defendant berada. Yang ketiga, tampal saman yang puan tuntutan di mahkamah tersebut, tampal di alamat di bot mahkamah ataupun tampal di Puan Nihas masih ada di talian? Masih akan ada di talian? Mungkin ada gangguan siaran. Okey. Oh, ada balik. Okey. Okay, supaya kita dapat kesan di mana keberadaan bekas suami, kita pakaikan isu tersebut. Dan kita pernah buat, kita dapat kesan melalui saluran telekomunikasi. Kita dapat kesan. Ya, kita bila bagi kepada peguam pelbagai alternatif peguam akan cari sampai boleh. Akan melibatkan Celcom ke Maxis ke, kita akan itu berdasarkan alternatif dan pengalaman peguam yang bawa kes. Bagaimana untuk kita jejak suami tersebut, bekas suami melalui syarikat pekerjaan yang terakhir ataupun di bahagian, saya tak tahu sama ada puan mengetahui atau maklum bekas suami bekerja di mana. Kalau tahu tempat pekerjaan, kita akan minta bantuan majikan
majikan tempat bekas suami puan bekerja. Jadi bila mana puan datang kepada kami, peguam akan korek ataupun peguam akan cari alternatif dengan mendapatkan maklumat daripada puan. Sekarang ni persoalan itu secara general sahaja. Dan kita tak tahu sejarah, adakah puan mengetahui alamat terakhir? Sama ada puan tahu tempat di mana sebarang dokumen. Dan kita ada saluran-saluran yang kita boleh cari. Saya harap maklumat yang saya bagi ni dapat membantu membagi idea kepada Puan Mastura yang bertanya. Okey. Puan Mastura di sini dia ada kata warga asing tu susah kesan sebab tak ada dokumen. Okey, Puan Mastura ni saya tambah kepada Puan Mastura, apa yang saya terangkan dalam daftar pernikahan berkaitan dengan kahwin sama ada warga asing, Bangladesh ke, Indonesia ke, dalam artikel saya menjelaskan tentang perkara ini sebenarnya. Apa yang akan jadi sebenarnya sekiranya warga negara asing ini telah kembali ke negara asalnya. Jadi kita hanya boleh dapatkan maklumat melalui immigration sahaja. Sama ada dia keluar ataupun tidak keluar daripada Malaysia, yang pertama. Yang kedua, kalaulah masih maknanya menunjukkan kata dia telah keluar daripada kedutaan ataupun keluar daripada negara, kita hanya boleh dapatkan melalui kedutaan, rekodnya sahaja untuk buat carian di kedutaan. Itu sahaja, dan mungkin kita tak dapat akses untuk sampai ke rumahnya kecuali puan tahu di rumah dia di mana. Jadi puan bayar kepada peguam untuk naik flight, kita pergi rumah dia ramai-ramai, kita pergi serah kat dia. Tapi kita kena ingat penyerahan tersebut mestilah melalui konsulat, dibenarkan oleh konsulat sebab dia kebenaran untuk menyampaikan di luar bidang kuasa negeri-negeri dalam Malaysia ini. So dia kena melalui prosedur-prosedur yang tertentu. Itu yang saya katakan, maknanya apa yang terjadi pada hari ini sekiranya aset-aset itu telah dipindahkan. Contohnya apa-apa aset dibeli di Bangladesh ataupun di Indonesia ataupun di Pakistan dan sebagainya, kebanyakan dipindah milik kepada saudara mara terlebih dahulu ataupun dia beli atas nama orang lain dahulu, kecuali ada dokumen kasih yang mengatakan aset itu dibeli di sana. Tapi dari segi enforcement, penguasaan, mungkin akan terdapat sedikit dari perbezaan undang-undang di Malaysia dan undang-undang di Bangladesh. Ini akan menjadi konflik dan akhirnya yang terjadilah redha itu pasrah itu menyerah. Jadi dalam isu-isu yang kita kendalikan ini memang very complicated. Jadi apa yang perlu buat kalau benda itu telah berlaku, rancang daripada sekarang. Apa-apa aset tidak perlu dibahagi dua ataupun diletakkan nama hak. Contohnya kalaulah itu aset isteri sahaja. Kalau isu aset suami sahaja, terserah. Dan pengisytiharan atas pencarian itu telah dibuat ketika mana perkahwinan dan sebelum mana perceraian lagi. Itu lebih baik bagi perkahwinan yang berkahwin dengan warga asing, insyaAllah. Jadi saya teruskan soalan lagi. Mungkin Puan Shanisha hilang terus daripada talian sebab mungkin di Alostar hujan, mungkin di Pulau Pinang petang tadi hujan. InsyaAllah pada malam ni tak apa, kita teruskan kepada Puan Nihaz. Amira Sofian, saya ada soalan. Jika saya tuntut cerai disebabkan suami ada perempuan lain, kemudian suami minta pulangkan balik semua barang rumah yang diberi orang dan dibeli oleh suami sedangkan dia tak pernah bagi nafkah pada isteri, perlu ke isteri pulangkan semua barang dalam rumah tu? Okey, silakan Pak. Okey, baik. Suami minta pulangkan balik semua barang rumah yang diberi orang. Jika saya yang tuntut cerai, okey baik Puan. Di sini saya nampak kata Puan perlu ke isteri pulangkan semua barang di dalam rumah tersebut. Kalau ikut kepada ni tidak perlu lagi, melainkan Puan buat terlebih dahulu tuntutan harta sepencarian selepas Puan tuntut penceraian. Okey, ini adalah hak seorang isteri selepas bercerai. Boleh tuntut harta sepencarian. Sama ada barang tersebut milik Puan ataupun tidak, dan Puan kena tentukan dan buktikan di mahkamah sumbangan masing-masing. Adakah barang tersebut memang milik Puan ataupun suami? Siapa yang besar sumbangan dia, maka dia akan memperoleh portion yang lebih besar, lebih banyak. Jadi di sini sentuh kepada persoalan Puan tadi, sepatutnya terlebih dahulu tuntut harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah sebelum Puan buat keputusan untuk serah semua barang-barang yang Puan ada. Macam Tuan Syazri pesan tadi,
Bila mana berlakunya perkahwinan, berlakunya percampuran harta. Jadi di sini kita tak dapat ibarat garam bercampur dengan gula. Kita tak dapat nak asing, tak dapat yang beda siapa yang punya lebih portion, siapa yang beli patutnya dia pulangkan. Kan bila realiti kes yang kita pernah bawa, sudu dan garpu pun boleh jadi isu harta pencarian. Kerana sudu beli di mana? Beli di London, harga yang mahal. Jadi benda ini biarlah mahkamah putuskan bersama dengan apa? Elemen yang pertama, sama ada puan boleh buktikan di mahkamah, puan atau suami dapat buktikan bahawa mempunyai sumbangan terhadap harta tersebut. Sama ada usaha bersama, sama ada sumbangan secara mutlak, sama ada sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung. Puan perlu pastikan perkara-perkara tersebut sebelum menyerahkan kepada sama ada isteri patut dapat ataupun suami. Kalau puan putuskan terlebih dahulu, benda tu saya takut jadi bila dah bagi kepada A, bagi kepada B, B pula jual kepada C, puan dah susah untuk menuntut kembali aset tersebut. Sebab kita pernah dapat kes harta pencarian, okey, contohnya dah terjual kepada pihak ketiga. Bagaimana untuk puan tuntut perkara tersebut di mahkamah? Bila berlaku penceraian, pastikan hak-hak selepas bercerai tu puan dahulukan terlebih dahulu. Biar ada perintah mahkamah yang tentukan apa-apa yang jadi, ini aset milik si A, isteri ini aset milik si B. Sama ada jual ataupun dibahagi sama rata, sama ada selalunya kelengkapan cadar, telekung, baju, make-up. Bila berlaku penceraian, takkan nak serah kepada suami. Suami ambil sajalah hak dia, songkok, sampin dan sebagainya. Jadi bagi pendapat saya dalam isu ni, belum patut diserahkan terlebih dahulu, buat filing kes tuntutan harta pencarian supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Kita akan berikan harta tersebut kepada yang berhak. Okey? Buktikan sumbangan dan biar mahkamah yang putuskan harta apa yang patut diberikan kepada suami dan harta apa untuk diberikan kepada isteri. Okey, Puan, saya cuba tambah sikit Puan Amirah Sofian. Dari segi kes ini yang saya katakan untuk tuntutan harta pencarian ini, yang pertama, dia mestilah bercerai terlebih dahulu. Bila ada perceraian, barulah puan boleh menuntut harta pencarian. Jadi kalaulah sekiranya harta-harta tersebut puan nak ambil, puan nak bahagi ataupun suami nak rampas dan sebagainya, inilah yang saya katakan puan perlu bertemu dengan peguam syar'i yang bertauliah di berdekatan dengan puan ataupun sesiapa saja yang bertauliah. Pihak-pihak ini akan mencadangkan pada puan untuk memfailkan satu injunksi untuk membekukan aset-aset tersebut. Itu perlu sebab puan tidak boleh memfailkan harta pencarian selagi mana perceraian belum berlaku. Jadi menggunakan title untuk perceraian itu, puan failkan injunksi, segala aset, segala apa benda yang termasuk sudu, garfu, semua pinggan mangkuk ke apakah, puan masukkan untuk dibekukan, jangan dipindahkan sehingga perceraian selesai dan keputusan harta pencarian dikeluarkan. Ini adalah langkah yang terbaik. Ini saya terang dari segi umum sahaja kepada puan, insyaAllah puan dapatkan nasihat daripada yang bertauliah. Jadi saya teruskan kepada Puan Shanisha. Tadi hilang di talian, alhamdulillah masuk balik. Okey, Puan, saya nak tanya Puan, adakah semua hak-hak yang dinyatakan tadi, yang Puan kata tentang perceraian tadi, yang muta'ah iddah dan sebagainya, wajib dituntut oleh isteri-isteri yang diceraikan? Wajib tak dituntut? Silakan. Baik, minta maaf Tuan Pengerusi, tadi ada masalah teknikal sikit. Okey, hak-hak ni memang diperuntukkan kepada isteri yang diceraikan. Tetapi dia bukanlah satu yang benda yang wajib lah. Maksudnya bila bercerai je wajib nak tuntut, bercerai je wajib nak tuntut. Tapi macam Tuan kata tadi lah, maksudnya reda ataupun tidak. Kalau kita memang reda, walaupun kita tahu kita ada hak tu dan memang dalam tempoh perkahwinan pun kita rasa macam banyaknya pengorbanan kita buat, kita rasa macam tiba-tiba diceraikan macam tu, kita rasa ketidakadilan, dan jadi kita tanya balik kepada diri kita sendiri. Kalau rasa macam kita boleh buat kalau kita nak, dan kita juga kalau tak mau buat pun tak ada siapa pun yang akan marah kita, tak ada siapa pun yang boleh paksa kita. Macam kita katalah, mahkamah ni dia menerima tuntutan yang kita buat. Jadi mahkamah bukan tugas dia nak pergi cari siapa nak buat kes. Dia bukan macam tu. Jadi siapa yang berhajat nak buat, maka buatlah, carilah peguam dan buatlah prosedur yang sepatutnya.
Benda ni benda yang diberikan hak kepada kita tapi terpulang kepada diri kita sendiri sama ada kita nak ambil hak tu ataupun kita nak lepaskan hak tu. Jadi sebab ada setengah macam malas lah dah bercerai habislah kan. Mereka dah tak mau dah macam kalau boleh tak mau dah tengok muka lagi, tak mau dah turun naik mahkamah apa semua kan. Jadi kita hormatilah kalau itu dia punya prinsip dia. Tapi ada setengah yang memang kata saya perlu berjuang, saya perlu dapatkan hak-hak ni untuk anak-anak saya, untuk masa depan dia. Jadi kita tak boleh juga nak kata tak payah susah-susah lah kan. Jadi setiap satu kes ni kita tahu dia akan ada kesusahan dia yang akan dihadapi dari segi tempoh masa, dari segi tak tahu berapa nak dapat kan. Jadi adalah benda-benda macam tu, jadi kita kena bersedialah dari segi mental dan fizikal. Kalau kita betul-betul nak buat tuntutan, kita bersedia. Okey, jadi saya cuba tambah sikit kepada soalan tadi, jawapan tadi, sama ada wajib dituntut ataupun tidak. Kalau lah tanya kepada saya kata tak cuba macam mana kita nak tahu. Sebab dalam kes kendalian di mahkamah, apa yang saya lakukan, kebiasaannya para suami ini tidak membayar, bekas suami tak membayar. Saya akan gunakan kaedah, kalau tuan tak membayar, sebab sekarang ni bekas isteri nak tuntut, nafkah pada tuan kena bayar. Tapi kalau tuan tak nak bayar, boleh. Tapi tuan tanggung di akhirat. Hutang tersebut, tuan tanggung di akhirat. Contohnya, tuan nak masuk ke syurga. Bila nak masuk ke syurga, tuan ada hutang dengan isteri, bekas isteri tuan ni dulu. Tunggu saat, pahala tuan tu bagi dekat dia. Bagi dulu. Lepas tu kalau lah tuan habis dah pahala, jadi dosa isteri ni, bekas isteri ni pergi pada tuan pula. Tuan nak masuk syurga dah ni. Masa tu bukan ada dah wang ringgit untuk diganti. Ini yang terjadi dalam satu kes saya, seorang pembantu teknik telah berkahwin lebih kurang dalam 30 tahun. Jadi perbincangan saya, kalau tuan tak mau bayar 30,000, kalau lawan di Perak pun tuan kena bayar 30,000. Sebab pendapatan tuan ni lebih kurang dalam 4,000 ke 5,000 sebulan. Jadi tuan kena bayar 30,000 muta'ah, sebab itu kadar yang dinyatakan dalam Fatwa Negeri Perak. Datuk Arusani menyebut setahun 1,000. Jadi 30,000. Kalau tuan tak mau bayar 30,000 ni, jadi tuan akan bayar di akhirat. Dan perbincangan kita berdasarkan mediasi. Itu pentingnya mediator. Bila kita gunakan kaedah mediator, berbincang walaupun 30,000, bukan dibayar 30,000 tu cash. 30,000 tu dibayar dengan ansuran. Contohnya RM300 sebulan, sehingga pembayaran tersebut selesai. Daripada kita bertanggungan di akhirat, lebih baik kita selesaikan semasa kita hidup. InsyaAllah itu yang saya selalu gunakan kaedah. Jadi sama ada nak tuntut tak tuntut, betul macam Puan Shanisha kata, terserah kepada anda. Kalau anda rasa redha itu pasrah itu menyerah, duduk dan diam, tak payah buat tuntutan apa-apa. Itu yang saya tulis dalam artikel saya. Saya teruskan soalan lagi kepada Puan Nihas pula. Bagaimana cara mahkamah menentukan kadar nafkah bagi seorang isteri? Silakan Puan Nihas. Kadar nafkah. Baik. Berkaitan dengan kadar nafkah seorang isteri, dia bergantung kepada dua elemen ini. Saya straightforward bagi jawapan supaya kita mudah faham. Yang pertama, mengikut kepada keperluan seorang isteri tersebut. Yang kedua, mahkamah akan lihat kepada kemampuan seorang suami. Keperluan taksiran yang kita bila klien kepada kita akan tengok sama ada puan list perbelanjaan bulanan puan berapa saya nak tengok. Okey, list lah anak guam kita. Okey, yang pertama bulanan, yang kedua selalunya dia akan bulanan dan melibatkan juga tahunan. Tak taksirkan jumlah nafkah tersebut. Bulanan, belanja seorang isteri contohnya sehari makan berapa ringgit, darab 3 kali makan, contoh berapa. Yang kedua, barangan dapur dia nak beli. Yang ketiga, melibatkan perubatan. Sekiranya isteri ni memang setiap bulan akan membuat rawatan penyakit asma contohnya, dia akan ada peruntukan khas untuk dia sebab melibatkan perubatan. Itu melibatkan bulanan. Yang seterusnya sekiranya melibatkan tahunan, apa elemen yang akan dimasukkan dalam penyata tuntutan dalam kes nafkah ini? Tahunan melibatkan perayaan 2 hari raya. Isteri nak berbelanja untuk berhari raya, berbaju baru, pakai beli kuih raya, itu akan melibatkan peruntukan di dalam nafkah isteri tersebut. Okey, dalam kita membuat listing itu,
bulanan seorang isteri, kita jangan terlepas pandang berkaitan dengan kemampuan suami. Kalau ikut listing isteri, bila saya pengalaman, saya suruh list segala benda dia nak minta. Tuan-tuan dan perempuan, kita jangan mengikut emosi, tetapi kita kena rasional. Apa keperluan tersebut? Saya memang suka sentuh maqasid syariah ni bila kita belajar usul fiqh ni. Kita tengok kalau seorang isteri tidak ditanggung keperluan tersebut, akan menyebabkan masyaqqah darar syar'i kepada kehidupan dia. Contoh, tak bagi duit belanja. Sekiranya isteri suri rumah lagi kesian. Sekurang-kurangnya kalau dia bekerja, dia dapat beli pakai duit dia. Tapi itu tidak melibatkan, tidak menafikan hak seorang suami untuk tanggung nafkah isteri. Walaupun saya suka highlight di sini tuan-tuan dan perempuan, walaupun tuan-tuan berkahwin dengan seorang jutawan, tidak menafikan tanggungjawab tuan-tuan untuk memberi nafkah kepada seorang isteri. Bagaimana mahkamah untuk mentafsir? Kita kena tunjukkan keperluan kita di mahkamah masa perbicaraan. Yang kedua, melibatkan kemampuan suami. Peguam akan minta, kalau suami tak dapat kita akan minta untuk zahirkan dokumen ataupun kita minta untuk hadirnya, kita seminar majikan untuk menentukan bahawa suami memang ada pendapatan tetap dan mampu untuk sara. Sebab sesetengah kita, alhamdulillah, sekiranya dapat suami yang pemurah, tak minta pun dia bagi. Ambil lah walaupun kerja, ambil lah tu duit sayang ni abang bagi ni memang tanggungjawab abang. Tu kata mal, orang kata apa? Duit kamu, duit kamu. Okey, jadi kita kata dekat sini, sekiranya terlibat pengabaian, itulah mahkamah akan tengok keperluan dia. Keperluan asas orang isteri. Yang kedua, kemampuan. Kita akan bagi seminar majikan. Sekiranya kita ni berkahwin dengan seorang suami yang tangkai jering, yang memang 5,000, 10,000 sebulan, tapi bagi dekat isteri RM100 sahaja. Sebab itulah peguam akan seminar majikan tempat kerja yang akan tengok inilah pendapatan gaji seorang suami. Okey, mahkamah tengok, oh banyak, bagi RM100. Jadi kita tengok keadaan di situ. Yang pertama, keperluan asas seorang isteri, kita akan list kan, peguam akan guide tuan-tuan dan perempuan. Kita akan guide, ini insya-Allah ada merit minta. Okay. Yang kedua, dia tengok kepada kemampuan seorang suami lah. Jadi kat situ melibatkan perkara-perkara asas dalam perbicaraan, dua pertimbangan yang sangat penting. Itu belum kita masuk dari segi interim dan juga kes induk dalam kes nafkah tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita rasa kes induk itu berlanjutan, kita ada peruntukan untuk kes interim dan difailkan di Mahkamah Tinggi. Interim itu lebih cepat berbanding perbicaraan untuk kes induk. Jadi untuk secara detail kes interim tu kita perlu lanjut perbincangan yang lanjut. Untuk malam ini sekadar itu keperluan kita. Yang kedua, kemampuan seorang suami. Mahkamah akan nilai untuk putuskan. Okey, seterusnya saya nak terus pada Puan Shanisha. Soalan terakhir, apakah faktor yang mahkamah ambil kira dalam membuat keputusan berkaitan dengan kadar nafkah, sama ada iddah, mutah dan nafkah anak? Silakan. Baik, berkenaan dengan faktor yang mahkamah ambil kira, saya rasa tadi pun saya dah sentuh sikit. Sebab macam saya katalah, background satu-satu kes tu tak sama. Jadi faktor yang mahkamah akan ambil kira adalah mahkamah akan tengok kepada walaupun pun memang tengok kepada kemampuan bekas suami itulah, siapa dia. Dan dari situ mahkamah akan buat satu keputusan. Di mana kita fahamlah apa tujuan mahkamah syariah ni, dia sebenarnya untuk menegakkan keadilan. Jadi jika satu tuntutan tu melebihi kadar kemampuan bekas suami pun, dia akan mendatangkan kezaliman jugalah kepada pihak bekas suami kan. Jadi semua faktor tu yang mahkamah akan ambil kira. Jadi macam Tuan Syazril sebutkan tadi, maksudnya sesuatu tuntutan tu perlulah tuntutan tu yang munasabah dan juga relevan. Jadi sebelum nak filekan kes tu, pastikan kita benar-benar tahu apa keperluan, apa yang menjadi keperluan dan apa yang sekadar sampingan yang mana kita boleh pertimbangkan kan. Jadi yang mahkamah akan ambil kira itulah, kalau nafkah anak, mahkamah akan ambil kira keperluan asas anak tu. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Kan? Jadi kalau kata contohnya untuk kes nafkah anak, kalau bekas isteri tu tuntut untuk hantar ke kelas muzik, kelas lukisan, kelas
macam-macam kelas yang orang kata apa, sebenarnya benda tu tak satu keperluan pun. Kan dia dah ada sekolah apa semua, tapi dia nakkan pendidikan yang orang panggil apa yang tu curriculum ke apa dia nak tambah kan. Jadi dia nak hantar ke kelas-kelas tu, tapi dia nak tuntut daripada bekas suami dia. Jadi kalau bekas suami dia memang dia boleh detailkan benda tu, dan kalau dia memang kata dia tak mampu, dia cuma boleh tanggung benda-benda yang basic, dan mahkamah pun akan lihat kepada keperluan yang khusus, memang satu keperluan anak-anak tu. Jadi dia tak boleh nak mengarut banyak-banyak benda sampai apa yang dia nak buat dia boleh tuntut. Tak semua macam tu. Jadi kadar ataupun berapa banyak tu bergantung kepada status kehidupan mereka lah kan. Kata kalau anak tu sekolah di mana, berapa usia dia, dan apa lagi keperluan anak tu yang nak. Jadi semua tu si ibu tadi kena highlight dan kena listkan, dan dia juga kena kemukakan jika dia ada sebarang bukti-bukti sokongan lah untuk dilampirkan dalam tuntutan dia tu. Dari situlah mahkamah baru boleh buat satu keputusan yang adil lah untuk kedua-dua belah pihak. Tapi biasanya memang seperti yang Tuan Syazril sebut, seeloknya pergilah untuk satu sesi mediasi ataupun orang kata apa, sesi suluh kan. Jadi supaya kes pun cepat selesai dan adil untuk kedua-dua pihak. Masing-masing boleh bagi tahu apa yang dia nak dan sebab apa dia nak macam tu. Jadi lebih adil. Kalau kita lalui satu perbicaraan yang panjang, satu dari segi tempoh masa yang panjang, dan juga kes-kes yang melibatkan nafkah anak ni adalah satu kes yang bagi saya satu kes yang urgent lah, yang perlu dipercepatkan sebab dia melibatkan kebajikan anak tu sendiri. Jadi lagi panjang kes tu berjalan, lagi terjejaslah kebajikan anak tu. Jadi sebab tu kebanyakan kes-kes nafkah anak ni kita kalau boleh kita cuba sedaya upaya kita untuk kita selesaikan secara mediasi tadilah, dan supaya cepat kes tu selesai. Dan kita kena faham yang nafkah dia pun, kadar dia ni pun sentiasa boleh berubah. Maksudnya kalau masa anak tu umur berapa, mungkin kita dapat perintah banyak tu. Tapi esok nanti bila-bila ke depan usia dia pun dah meningkat, perbelanjaan dia pun meningkat, jadi of course lah kita boleh buat permohonan untuk tukar balik, kita nak ubah perintah tu. Jadi benda tu sentiasa akan berubah-ubah, dan kita sentiasa berpeluang untuk buat tuntutan tu di mahkamah. Dia tak ada tempoh masa, tak ada expired date ke apa. Jadi macam tu lah dia punya kadar dia tu. Maksud dia maknanya perintah itu bukan satu mandatory lah. Jadi perintah itu berdasarkan Seksyen 76-77 Enakmen Keluarga, dia boleh berubah bila-bila masa sekiranya berlaku anak itu dah besar dan sebagainya. Jadi soalan yang terakhir bagi pihak Puan Nihaz, saya teruskan. Apa yang patut dilakukan sekiranya suami abai pemberian nafkah anak? Adakah isteri boleh mewakili anak menuntut di mahkamah? Silakan. Baik, berkaitan dengan soalan terakhir malam ini, berkaitan dengan tuntutan. Dia tak terakhir lagi. Dia ada dua lagi soalan yang penuntut beri. Yang soalan yang saya ni dah habis dah. Jadi kita akan bagi seorang satu lagi. Jadi Puan Nihaz satu dulu. Okey, raikan baik-baik malam ni Okey, berkaitan dengan tuntutan nafkah anak sekiranya suami abai. Soalan tadi sekiranya suami abai, adakah isteri boleh mewakili anak tersebut tuntut di mahkamah? Menuntut di mahkamah. Jawapannya boleh. Boleh dengan berpandukan undang-undang kita, seorang isteri membuat permohonan ad litem di mahkamah syariah untuk menentukan bahawa dia adalah penjaga kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun. Jadi ada dalam peruntukan undang-undang kita, anak-anak yang bawah umur 18 tahun perlunya ada orang lain yang mewakili anak tersebut untuk tuntut hak dia. Sebabkan bapa abai kan, dia tidak dapat berfikir secara, sebab masih kecil bawah 18 tahun, ibu boleh buat permohonan ad litem di mahkamah. Bila mahkamah benarkan permohonan tersebut, ibu boleh bertindak memfailkan tuntutan nafkah terhadap anak-anak tersebut. Disebabkan umur mereka masih kecil, ibu boleh wakil. Siapa dia boleh wakil. Dan konsep tuntutan nafkah anak ini boleh difailkan semasa dalam tempoh perkahwinan atau selepas. Kerana
hak anak ini tidak terkesan langsung di atas penceraian kedua orang tua. Bapa kandung masih mempunyai tanggungjawab untuk menyara anak-anak tersebut. Dalam kes nafkah anak ini, macam Puan Shanisha kata tadi, memang ada juga kes kita yang drag lambat disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Tetapi sekiranya ada klien yang kita hadir jumpa kita kata Puan filekan secepat mungkin, kerana rugi sekiranya kita melambatkan tuntutan nafkah anak, kerana tuntutan nafkah anak ini mempunyai had dan masa. Seperti mana dalam peruntukan enactment kita, 18 tahun sehingga 18 tahun ya, bapa tersebut perlu menyara anak, dan sekiranya ada lanjutan untuk mengaji ijazah ataupun sambung pendidikan, kena buat permohonan untuk minta walaupun 18 tahun plus masuk degree. Sudah tentu perbelanjaan tinggi diperlukan oleh anak tersebut. Masa tersebut tak perlu maknya tuntut, anak boleh tuntut, sebab selepas 18 tahun ke atas, anak pula boleh tuntut kepada bapa kandung. Jadi saya nak nasihatkan di sini, janganlah kita sampai anak nak tuntut nafkah daripada bapa ni. Jangan sampai macam tu sekali, tapi ada, realitinya ada. Dan ada dalam peruntukan. Jadi Puan, sekiranya anak bawah 18 tahun, Puan boleh wakil. Dan sekiranya anak lepas 18 tahun, anak tersebut boleh tuntut sendiri di mahkamah syariah. Ada peruntukan undang-undang tersebut dan berlaku pun, dan alhamdulillah berjaya minta 18 tahun, disambung degree dan masih lagi tanggungjawab seorang bapa kandung. Jadi apa pun di mahkamah ni semua kena tuntut. Tak tuntut kita tak akan dapat. InsyaAllah soalan seterusnya pada Puan Shanisha. Okey. Daripada Puan Aliyah Maisara, biasanya bekas isteri akan menuntut hadhanah, muta'ah atas pencairan nafkah anak. Tapi bagaimana pula, adakah di mahkamah dapat bantu bekas isteri menuntut hutang-hutang sepanjang perkahwinan yang pernah dibayar oleh bekas isteri ketika dulu, seperti hutang ceti, bank, sewa kereta dan sebagainya? Bagaimana caranya? Berapa hak tuntutan hutang tersebut? Bagaimana nak sediakan segala bukti tersebut? Terima kasih Puan. Silakan. Baik, soalan ni memang panjang. Cuma yang saya faham, okeylah saya cutkan sikit lah dia punya soalan. Dia lebih kurang dia nak tanya berkenaan tuntutan hutang. Tuntutan hutang yang mana contohnya semasa dalam tempoh perkahwinan dia ada tolong bayar lah, bayar duit ceti, bayar duit pinjam bank lah, apa semua yang suami dia minta dia pun tolong bayar kan. Jadi dia kata macam mana nak buat tuntutan tu dan macam mana nak buktikan di mahkamah dan berapa had jumlah tuntutan tu. Jadi dia bergantung kepada berapa yang dah dipinjam lah, kita anggap sebagai pinjaman lah. Kadang-kadang tolong bayar hutang suami kata bayar asat kan. Jadi kita kena tahu berapa jumlah tu berdasarkan berapa yang dah kita belanjakan. Dan yang kedua berkenaan dengan dokumen-dokumen tu, of course lah kalau kita buat loan dengan bank ke, dengan ceti sekarang ni pun dah ada. Maksudnya ada dokumen yang akan diberikan, contohnya resit ke ataupun salinan agreement ke apa. Jadi semua benda tu kena simpan lah kalau kita memang berhajat nak buat tuntutan tu. Sebab semua benda ni diperlukan di mahkamah untuk tujuan pembuktian. Dan had dia adalah berapa banyak yang kita dah belanjakan, berapa banyak yang kita dah bagi dia pinjam dan kita rasa itu adalah satu hutang, kita tak redha, maka kita bolehlah tuntut balik banyak mana yang kita dah keluarkan tu. Okey, jadi Puan Aliyah Maisara, saya cuba tambah sikit. Puan kena tengok juga tuntutan hutang itu adakah di bawah 100,000 atau melebihi 100,000. Kalau 100,000, perkara ini akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah. Manakala bawah pada 100,000, maknanya di Mahkamah Rendah Syariah. Jadi apa yang perlu Puan buktikan adalah dokumentasi yang mengesahkan kata semasa perkahwinan itu adalah hutang bersama ataupun hutang si suami ini. Jadi sekiranya semasa perkahwinan itu dianggap sebagai satu pengharmonian duit, saya rasa kes Puan akan ditolak sementah-mentahnya, no case to answer. Pasal apa saya kata no case to answer? Puan tidak ada bukti, Puan tidak ada saksi, suami Puan layak untuk memohon kepada mahkamah, no case to answer, mana tidak perlu menjawab terhadap kes Puan sebab tidak ada bukti. Jadi apa yang perlu? Puan cari bukti. Bukti inilah sebagai satu yang zahir pada mahkamah untuk memerintahkan sesuatu keputusan sama ada boleh ataupun tidak boleh. Itu satu cara, kaedah yang perlu Puan buat. Dan yang paling penting, Puan dapatkan khidmat nasihat, peguam syar'i yang bertaulah di berdekat tangan Puan untuk apa-apa tindakan. Jangan terus
file di mahkamah tanpa sebarang bukti, insya-Allah, wallahu alam. Dan satu lagi soalan kepada Puan Nihas. Okey, Puan Amira Sofian, mungkin lari tajuk sikit, tapi saya tanya, saya nak tuntut fasah tapi disebabkan PKP yang dilaksanakan kerajaan, tuntutan fasah tersebut tergendala. Walau bagaimanapun, saya tidak membenarkan suami balik ke rumah kami bagi mengelakkan kejadian tidak diingini atau membawa kemudaratan berlaku. Apakah hukum atas tindakan saya itu? Silakan. Okey, baik. Nak tuntut fasah tapi tergendala. Sekarang kan kita melibatkan PKP dan ada beberapa prosedur yang urgent saja yang kita akan melibatkan kes kita untuk dipanggil untuk buat sementara. Okey, sekiranya berlaku kes Puan macam ini, saya nampak ada sedikit, kalau elak okey, pada ada soalan. Saya nampak tadi mengelak kejadian tidak diingini atau membawa kemudaratan berlaku, dan saya nampak kemungkinan Puan bimbang ataupun mungkin dah pun berlaku sama ada kekerasan rumah tangga dalam perkahwinan Puan sehingga Puan bimbang kemudaratan tersebut berlaku. Maka di sini akan adanya, kalaulah melibatkan keselamatan, ancaman keselamatan kepada diri Puan, saya cadangkan buat laporan polis supaya perkara tersebut akan menjadi panduan apabila Puan membukakan ataupun memfailkan tuntutan fasah di mahkamah. Sebab apa? Sebab saya katakan bahawa bila mana seorang isteri keluar daripada rumah, dia akan masuk di situ tanpa sebab khas yang konkret, kita takut dia akan melibatkan dalam enactment peruntukan nusyus seorang isteri. Melainkan ada mendatangkan Seksyen 60 yang tadi kita kan, Seksyen 60 tadi, seriau bila sebut Seksyen 60 ni. Melibatkan nusyus. Jadi apa-apa yang berlaku dalam rumah tangga melibatkan keselamatan, saya cadangkan adanya laporan, rekod perkara tersebut supaya benda itu dapat menjadi senjata kepada Puan. Kalau Puan sekadar cakap, bila datang kepada peguam pun sendiri tak boleh Puan kata ada mudarat. Boleh Puan tunjukkan kepada saya. Sebab apa Puan katakan mudarat tersebut? Laporan polis pun tidak dibuat. Sekiranya berlaku penderaan melibatkan rawatan hospital, kita tak ada knowledge untuk minta laporan perubatan daripada pihak hospital. Sepatutnya kita ada pengetahuan berkaitan tersebut supaya hal-hal ini akan menjadi senjata untuk kita semasa perbicaraan. Okey, jadi bila adanya laporan polis tersebut, sekiranya suami membuat tuntutan nusyus, mengatakan bahawa Puan tidak benarkan dia bersama ataupun Puan tidak benarkan dia balik untuk bersama, jadi kita akan gunakan senjata-senjata yang Puan buat laporan ini di mahkamah. Ada alasan-alasannya sehingga menyebabkan Puan rasa trauma untuk duduk tinggal bersama dengan suami. Lagi satu, melibatkan tuntutan fasah, dia akan adanya peruntukan injunksi yang macam Tuan Syazril cakap tadi. Dalam fasah pun ada boleh buat tuntutan injunksi di mahkamah tinggi. Tegahan. Kita dah boleh dapat tegahan sehingga anak guam saya dapat perintah di mahkamah sivil atau keganasan rumah tangga. 10 ataupun 100 meter jarak suami tidak boleh dekat dengan isteri. Kerana suami dah melakukan keganasan rumah tangga, mahkamah sivil dah luluskan disebabkan dia ikut kita, guide kita dia supaya buat laporan polis, ambil laporan perubatan, pergi JKM, masuk kes sivil, dapat di bawah keganasan rumah tangga, itu under sivil lah. Under mahkamah syariah pun ada peruntukan injunksi, tegahan, 100 meter tak boleh hampir. Tak boleh balik ke rumah isteri. Kalau boleh, kalau balik kita boleh buat laporan polis, polis dah tengok ini ada perintah injunksi, maka Puan dah rasa selamat di situ. Tegahan melindungi kita supaya berlaku benda yang mudarat. Sebab tuntutan fasah ini juga melibatkan masa. Sebab kita terikat dengan tata cara mal. Dia tak akan sebulan dua akan selesai kecuali bawah Seksyen 47. Cerai cara biasa, sejam, 5 minit boleh selesai. Tapi bila melibatkan tuntutan fasah, bila Puan rasa diri Puan terancam, saya cadangkan buat tuntutan injunksi. Dia boleh berlaku secara ex parte. Bila melibatkan benda-benda yang terdesak, boleh filing secara ex parte, iaitu secara sebelah pihak. Jadi sekarang ini cadangan saya, gunakan bukti-bukti, laporan, rekod, catat apa yang terjadi supaya benda ini akan membantu Puan memberi merit dalam kes fasah dan juga injunksi. Okey. Okey. Dan insya-Allah saya
Okey, begitu penjelasan yang cukup jelas kepada Puan. Yang saya katakan, kalau Puan nak bertindak bersendirian, saya rasa tak mungkin Puan mampu. Sebab yang bagi penerangan ini adalah peguam syar'i senior, dan kedua ini adalah peguam syar'i senior, dan perlu dapatkan khidmat nasihat guaman syar'i sebenarnya daripada Puan memfailkan dengan satu dokumen yang Puan tak tahu apa kesudahan cerita Puan ini. Jadi sebenarnya undang-undang ni dia ada privilege, ada keselamatan bagi pihak Puan. Cuma Puan perlu berjumpa dengan peguam-peguam syar'i yang bertauliah. Jadi untuk akhir sekali, okey, untuk akhir sekali, tadi ada sebut, dia kata sebut laporan polis, ni ada sambungan sikit lagi. Saya raikan juga. Cuma yang maklumkan tadi, Puan Nihas ada maklumkan tadi, laporan polis ini yang perlu dibuat sekiranya ada keganasan rumah tangga yang terletak di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, dia perlu pihak polis ini akan merujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dapatkan interim order. Dan pihak ini akan menyerahkan satu salinan kepada Puan. Dan Puan kena rujuk FB Live saya yang pertama, iaitu menceritakan tentang Akta Keganasan Rumah Tangga, apa kesilapan Puan dalam report polis. Yang pertama, report polis ini sama ada Puan untuk merujuk Mahkamah Syariah. Kalau merujuk Mahkamah Syariah, polis tutup fail, Puan pergi ke Mahkamah Syariah. Yang kedua, report polis untuk merujuk kepada pendakwaan, maknanya siasatan dibuka dan pihak pendakwaan akan take over kes ni untuk mendakwa di Mahkamah Sivil. Ini dua klaus yang perlu Puan faham. Kenapa laporan polis itu tidak memberi kesan kepada Puan. Yang ni Puan kena rujuk balik FB lah. Dan insya-Allah pada 22 hari bulan ni saya telah menjemput satu timbalan pendakwa raya kanan yang akan membincangkan tentang Akta Keganasan Rumah Tangga di Mahkamah Sivil. Saya dah jemput maknanya kanan, timbalan pendakwa raya kanan DPP, untuk menerangkan secara lebih lanjut macam mana proceeding ke Akta Keganasan bermula sehingga selesai, dan cadangan-cadangan apa yang perlu dibuat oleh mangsa keganasan rumah tangga. Jadi Puan tunggu 22 hari bulan insya-Allah pada jam 10 malam. Jadi alhamdulillah, akhir kalam saya bagi 30 saat kepada Puan Shanisha. Selepas ni akan terus menjadi panel dalam FB Live Syazri ni. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, dengan petahnya mereka berdua ni bercakap, saya teruja kan. Sebelum ni saya banyak ambil peguam lelaki, hari ni saya teruja dengan kepetahan kedua peguam ini. Jadi Puan Shanisha bagi dalam masa 30 saat untuk penggulungan apa yang disampaikan berkaitan dengan selepas daripada perceraian, hak-hak wanita selepas perceraian. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. 30 saat saya bermula sekarang lah kan. Ya. Okey, Silakan. baik, apa pun macam yang saya bagi tahu tadilah, kita kena tahu apa hak kita, dan setelah kita tahu apa hak kita kena buat tindakan. Kita kena ambil, kita kena cakna, dan kita kena tahu sama ada kita nak ambil apa tindakan kita nak kena ambil. Dan yang paling penting sekali, kita kena dapatkan nasihat perundangan yang betul lah daripada orang yang betul. Kan, jangan dengar cakap-cakap kat kedai kopi, dengar kawan kepada kawan, adik-beradik cerita, abang kepada kawan saya abang. Jadi semua benda tu kita boleh dengar je, tapi janganlah percaya. Jadi yang seeloknya, saya faham banyak isteri-isteri yang diceraikan ni, dia banyak melibatkan tekanan emosi dan sebagainya. Jadi dia dah melalui satu fasa yang teruk dalam hidup dia. Kan, dah melalui perceraian, dan selepas tu dia macam semangat dia pun dah down apa semua kan. Jadi nak ke mahkamah syariah balik tu pun mungkin dia kena yakinkan diri dia balik lah. Dia kena ada semangat, dan dia kena yakin, dan dia kena bina kekuatan diri dia. Jadi jangan menyerah kalah lah. Jangan menyerah kalah kepada keadaan, dan teruskan berjuang. Ya, kata-kata akhir saya. Tuntut hak anda pasti berhak. Ya. InsyaAllah. Bicara dulu baru tahu betul tak betul. Ya, betul. Okey, 30 saat pada Puan Nihas pula, 30 saat. Baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap tadi memang bukan marah lah, cerita. Takut saya rasa tuan-tuan dan puan-puan rasa ni pula kan. Okey, cumanya di dalam 30 saat ni, hak-hak kita tu, kalau kita ada pengetahuan dan kita letak sesuatu hak kepada yang sepatutnya, dia tidak akan memberi mudarat sama ada kepada pihak bekas suami ataupun bekas isteri.
Sebab Islam itu dah tutup, dah susun, dah cantik dah. Sekiranya kita ikut follow dia, walaupun dalam perkahwinan, hatta berlaku penceraian tidak akan berlaku kemudaratan sama ada untuk pihak suami, isteri ataupun anak-anak. Okey, baik. Sekiranya puan rasa macam down, kita rasa down dengan emosi, mental dan sebagainya. Yang pertama sekali saya nasihatkan kita emosi bertukar kepada rasional. Sekiranya kita berfikir dalam keadaan emosi, kita akan tak nampak jalan untuk kita buat. Yang jalan yang sepatutnya kita minta hak disebabkan emosi yang terlalu sedih, dibelenggu oleh rasa kecelaruan disebabkan tindakan bekas suami ataupun suami. Jadi di situ kita kena bertindak sama ada jumpa kaunselor, mediator ataupun peguam syar'i. Pihak-pihak ini ada pengetahuan dan kemahiran sama ada untuk membantu puan sama ada dari segi undang-undang, dari segi emosi. Sebab kita bila berlaku masalah dalam manusia ini kita lebih sentuh berkaitan dengan jiwa, emosi sebelum itu dan barulah kita tengok peruntukan-peruntukan yang ada. Sekiranya emosi menandingi fikiran yang tak rasional, kita tak boleh berfikir, mind block. Jadi disebabkan itu kita kena jaga emosi kita dulu, baru kita nampak apa tindakan rasional yang patut kita buat. Jumpalah peguam syar'i. Peguam syar'i ni mediasi dia boleh buat, bicara pun boleh buat dan kaunseling. InsyaAllah kemahiran-kemahiran itu ada pada anak rakan-rakan bijaksana saya ni. Boleh membantu tuan-tuan dan perempuan untuk menyelesaikan masalah yang selama ini yang rasa tak boleh selesai. InsyaAllah ada jalan. Perkongsian sejam ini supaya boleh memberi jalan kepada tuan-tuan dan perempuan lah selama sejam kita berkongsi. Kita rasa sejam tapi pejam celik disebabkan kepetahan dua orang bercakap ini sejam setengah. Jadi mungkin kita akan reserve untuk kedua-dua orang ni untuk satu sesi untuk membincangkan tentang interim ex parte dan inter parte. Mungkin selepas Hari Raya kita akan ada satu slot yang lain berterusan untuk berkongsi ilmu yang hebat. Bagi saya kedua orang ni adalah satu orang yang kedua peta berbicara, peta berhujah. Mungkin pengalaman mereka ini mengatasi segalanya. Seperti mana Puan Nihas kata tadi, mereka ini atau program-program macam ini orang yang terus ke dalam mahkamah, yang mengendalikan kes di dalam mahkamah, bukan berada di luar mahkamah. Yang nak kena marah tu program syar'i itulah, yang nak kena buat dokumen program syar'i itulah, yang nak kena hempuk ke semua ke, yang mengurus saintis adalah program syar'i itu. Jadi apa yang saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila mendengar penerangan kami ini secara umum, pandangan kami ini tidak memihak kepada mana-mana pihak dan pandangan kami ini adalah pandangan peribadi kami berdasarkan pengalaman kami sendiri dan setiap peguam itu adalah berbeza pandangan. Jadi itu adalah kebiasaan dari segi guaman. Jadi insya-Allah terima kasih kepada Puan Shanisha, seorang setiausaha PJSM Kedah. Manakala terima kasih juga Puan Nihas, bendahari PJSM bagi negeri Kedah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi akan datang. Dan kepada puan-puan penonton-penonton pada malam ini, kalau boleh teruskan like dan share supaya ilmu yang disampaikan ini, ilmu kedil yang kita sampaikan ini dikongsi bersama dan pahala juga dikongsi bersama. Alhamdulillah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam esok jam 10 malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.